Okey, Assalamualaikum dan sejahtera, So, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana untuk meningkatkan jualan di Shopee pada tahun 2024 ini, Di mana semua sedia maklum, pada tahun 2024 ini Shopee telah menggunakan pelbagai polisi yang akan saya terangkan kemudian, dan ini telah banyak menyebabkan ramai sahabat seller berasa amat tertekan lah. So, walaupun apa jua yang dilakukan oleh Shopee setiap tahun, kita harus punya strategi bagaimana untuk mesti masalah inilah. So di sini saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana untuk anda meningkatkan jualan dan maintain sebagai seorang shopee seller pada 2024 ini. Okey, sebelum dalam hal ini saya telah menerangkan dalam bentuk PowerPoint dan anda boleh download PowerPoint ini di bawah link di bawah ini untuk dapat secara percuma untuk anda memahami lebih lanjut lagi lah. Okey. So, bagaimana untuk meningkatkan jualan di Shopee pada 2024 ini Sebelum itu kita lihat dulu apakah yang Shopee telah lakukan pada semua super seller sehingga ramai super seller mengeluh pada tahun 2024 ini pada awal tahun 2024 ini. Ini adalah satu perkara yang saya rasa amat drastis dilakukan oleh Shopee setakat inilah, pada tahun inilah semenjak dia ditubuhkan. Okey, jom kita lihat. So yang pertama adalah yang inilah. Ini merupakan satu impact cukup besar kepada semua Shopee seller yang berada di Malaysia, di mana Shopee commission fee telah meningkat sebanyak 3 hingga 4% lah pada ketika ini, dan ia telah membebankan ramai semua kita punya seller-seller untuk orang kata bermain dengan harga lah. So menurut anggaran saya di sini kenaikan adalah dalam 3 hingga 4%. So saya ambil keseluruhannya di sebelah sini di sebelah sini adalah kenaikan harga lebih daripada 3% lah. So produk tidak begitu banyak. So saya ambil anggaran 3% ke tengah semua produk Sebab sebagai dropship, sebagai contoh adalah jika seorang dropship yang menjual beratus produk, anda tak boleh buat satu persatu lah. So kita ambil average kenaikan semua adalah 3% semua produk. So ini yang kita akan guide untuk kita membuat kita punya analisis kemudian Alright. Itu utama Shopee commission fee meningkat meningkat begitu mendadak sekali hingga 50% So kedua, COD wajib. Ini pun satu hal lagi di mana Shopee telah menablekan semua shipping kepada COD wajib pada 18 Mac 2024 ini. Di mana semua parcel cuma buyer nak buat COD boleh So ini bermasalah lah. Tetapi untuk COD ini dia jika berlaku pemulangan produk, anda tidak rugi apa-apa. Anda dapat produk tersebut pulang kepada anda lah. Di mana segala untuk return, untuk shipping semua akan ditanggung oleh Shopee sendiri. So ini adalah satu, dari segi sini anda tidak kehilangan banyak orang kata wang, tetapi anda akan kehilangan dari segi pembungkusan lah, di mana produk di pulau anda akan koyak balik dan jual balik So ini dari segi situlah anda akan kehilangan. So satu lagi masalah yang menimbulkan masalah adalah ni dia. Change of mind pada 19 Mac 2024 inilah, di mana buyer boleh buat return produk jika dia berubah fikiran So mereka boleh returnkan produk dalam masa 15 hari selepas order delivery date. So ini mengikut Shopee-nya garanti lah. So 15 hari dia dapat produk anda, 15 hari dia fikir, kalau ada change of mind dia akan change of mind lah. So dalam masalah kat sini adalah di mana untuk forward shipping fee dan juga return shipping fee akan ditanggung oleh buyer. Sebanyak sebiji macam return and refundnya sistem, tetapi di bawah satu clause dia panggil change of mind lah. Artinya tak ada masalah dengan produk kita, tiba-tiba buyer nak tukar fikiran. So dia boleh buat benda ni. So yang ini adalah merupakan salah satu masalah yang kita rasa akan membunuh super seller kita lah pada ketika ini Walaupun ada beberapa barang yang tidak diklasifikasikan sebagai check on mind seperti fresh and frozen food, dairy and eggs, bakery atau lifeline lah. Tumbuh-tumbuhan tidak dikira sebagai orang kata change on mind lah. So perbezaan ada COD dan check on mind ni, bezanya adalah COD jika melakukan pemulangan anda semua ditanggung oleh Shopee. Okey, manakala change on mind untuk forward shipping fee dan juga return shipping fee akan tanggung oleh anda. Anda boleh minta reclaim balik lah jika dah submit secara manual. Okey, untuk benda ni. So ini dua ni, pendek kata, produk akan dipulangkan kepada anda lah, dua perkara ini. Okey. So nombor dua, nombor terusnya nombor 4 kot. Pembayaran sehingga 15 hari. So baru-baru ini Shopee telah memberitahu kemungkinan pembayaran sehingga 15 hari kalender lah jika pesanan diterima. Tetapi mereka mengatakan
polisi mereka masih lagi 3 hari selepas barang sampai ke customer. So mana pun bisa lihat di social media, ramai kita punya orang kata shopee seller mendapat pembayaran lewat lah. So yang ini saya jangka kenapa ini berlaku. Ini berlaku disebabkan change of mind sistem. Di mana change of mind ni buyer punya masa untuk bertukar 15 hari. So kalau payment dia dah luluskan, so jika buyer tolak barang tersebut, akan menyebabkan susah nak claim balik lah jika dalam company super wallet ada kan. So, sebab tu dia buat barang sehingga 15 hari. Saya rasa begitulah supaya mantau customer nak check online, senang. Dia terus tolak duit tu pulang kepada customer tanpa ada kerugian pada pihak Shopee sendiri. So inilah cara-cara mereka lah. Saya rasa begitulah. Sebab check online 15 hari, pembayaran pun 15 hari. Itu dia. Ini semua membunuh super seller jugalah. So dan seterusnya pick up minimum 10 parcel sehari lah, di mana Shopee telah mengatakan dengan jelas bahawa jika kamu punya order kurang 10 parcel sehari, maka anda kena tahu sendiri. So yang ini dulu dah diangkat, sekarang tak boleh lagi dah. So yang ini semua merupakan salah satu daripada orang kata penyebab kos tambahan untuk Shopee seller menghantar produk-produk sendirilah. Okay. So apa kita bisa buat? Apakah impak utama jika berlaku perubahan polisi ini? Ini yang paling penting. So, di mana margin untung anda akan berkurang. Di mana commission fee yang meningkat secara automatik, adanya margin keuntungan akan berkurang. Itu adalah pasti. Nombor 2, pemulangan produk pasti akan berlaku. So, produk anda akan dipulangkan. Yes, akan berlaku juga satu hari nanti. Jika ada tidak mengiyakannya, pasti akan berlaku juga. Ini anda kena tembok. Ini impact utama ni adalah reality yang akan berlaku. Nombor 3 adalah kos pembungkusan akan naik lah, di mana COD pulang, auditor pulang, so anda kena buang tu plastik anda yang rugi kat situ lah. So anda kos pembungkusan akan naik, dan juga modal pusingan akan rendah lah disebabkan proses pembayaran oleh Shopee mungkin lambat, dan anda punya barang banyak pulang balik. Sebagai contoh, akan menyebabkan anda punya modal pusingan atau punya rolling budget akan menjadi kurang. So ini pasti akan berlaku. Tetapi adakah sebagai seorang super seller kita akan menerima kenyataan seperti yang adanya? Takdir. Ini bukan takdir. Ini adalah kena buat satu strategi yang harus kita lakukan. Dan datang di sinilah untuk saya memberikan penerangan melalui pengalaman kami dan kami punya masterclass pemanyak. Kami telah membuat satu strategi untuk anda gunakan supaya anda boleh bersama-sama untuk menjana jualan di Shopee pada tahun 2024 inilah. Tapi dengan syarat impak utama ini akan berlaku. Pasti akan berlaku. Cuma kita sekarang ingin mengurangkan impak tersebut. Kena faham benda ini sebut. Kena faham. Kita terpaksa menerima impak ini, tetapi kita harus kurangkannya. Yang itu ingin saya jalankan di sini. So apakah strategi-strategi yang boleh dilakukan untuk mengelak impak utama perubahan polisi oleh Shopee seperti commission fee, COD, change of mind, payment lambat, orang kata partial 10 pieces saja boleh order pick up. Apa kena buat? So yang pertama adalah perbaiki product listing. So ini agak banyak sikit. Product listing adalah satu kategori yang cukup orang kata penting di dalam sebuah e-commerce atau bisnes online lah, di mana anda harus membaiki dari segi gambar, anda punya visual, anda punya product description, anda harus pastikan semua keadaan yang baik, di mana mereka tidak melihat produk anda, mereka hanya melihat gambar daripada anda punya produk untuk mereka beli. So anda harus pastikan penerangan itu adalah benar-benar jelas. Jika ada video, masukkan video bawah 60 saat kan, yang dibenarkan oleh Shopee kan, masukkan sekali supaya mereka lihat, mereka tengok, mereka baca, mereka tengok visual, mereka faham dan mereka akan beli. So untuk meyakinkan mereka, dan juga untuk mengelakkan pengulangan change of mind oleh mereka. Jika tengok gambar tu, wah, barang macam besar, boleh dapat kecil, dia pulangkan balik, tu change of mind boleh dilakukan. So yang ini kita elakkan benda-benda ini. So pastikan produk listing anda kena baik. So untuk pengontrol produk listing ini merupakan salah satu daripada kami punya funnel lah, yang terdiri funnel dalam masterclass kami, iaitu produk listing, produk winning, marketing, maintenance dan advances lah. So kami menggunakan ini sebagai guide untuk kami buat strategi. Okey, nombor 2, produk winning. So perbaiki produk winning. So apabila berlakunya perubahan conversion fee yang agak tinggi,
di Shopee, secara automatik anda harus mencari produk winning yang lebih memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi. So, lepas tu saya banyak kali beritahu Shopee atau dropship yang kami berikan dalam kelas kami atau sekenal seperti Content atau saya beli adalah salah satu langkah pertama untuk arah bisnes online untuk memahami. Sebenarnya dan untuk anda memahami proses-proses bisnes online mulai dropship atau kesan ini, mulai saya beli atau Content. Tetapi anda tidak boleh bergantung selama-lamanya. Bila berlakunya perubahan polisi dalam Shopee, secara automatik dropship akan banyak terkesan lah. So, dropship adalah untuk pembelajaran dan anda harus mencari produk-produk winning yang memberikan margin untung yang lebih baik untuk anda, high ticket price produk untuk anda. Ini yang perlu anda lakukan sekarang. Jangan bergantung pada dropship. Dropship agak sukar sekarang. Tetapi untuk kelas kami memberikan anda tunjuk ajar bagaimana untuk membuat jualan di Shopee menggunakan dropship supaya anda memahami fungsi-fungsi setiap perkara tersebut, bahawa anda boleh jual apa saja selepas menjual produk anda di dropship. Itu saja saya ingatkan anda. So, nombor 3 adalah pelbagai marketing. So, apabila commission fee makin tinggi, secara automatik anda punya marketing anda kena kurangkan sedikit. Anda tak ada maintain seperti biasa. Anda boleh maintain seperti biasa juga, tetapi kemungkinan margin untuk anda akan berkurangan lah atau rugi. So, anda harus perbaiki marketing anda dan semasa lihat, tengok dari segi kompetitor anda boleh buat atau tidak buat. So, yang ini yang mudah. Anda boleh gunakan kita punya Shopee Calculator kami berikan secara percuma. Ada link di bawah ini. Untuk anda buat kiraan, anda ada rugi ataupun tidak jika anda perbaiki marketing anda atau anda kekalkan marketing anda pada produk-produk yang diberikan itu. Jika anda kekalkan, okey, kekalkanlah. Walaupun maju untuk sikit, pun boleh juga. Tak ada isu masalah kat sini. So, dan nombor 4 seterusnya hubungan dengan pelanggan. So, untuk mengelakkan masalah dari segi orang kata change of mind atau COD, engagement engagement dengan pelanggan adalah amat penting buat sekarang ni. Katakan ada pelanggan membeli produk pada anda atur atau chat kepada mereka, terima kasih kepada Puan Encik atau Encik yang telah membeli produk kami berharap produk kami ini akan sampai ke pihak Encik dengan baik dalam masa 1 hari servis kami. Terima kasih diucapkan. Jika ada masalah, Encik boleh hubungi kami di chat tersebut. Contohlah, kita chatting lebih awal, kita engage dengan customer kita lebih awal supaya untuk mendapatkan trust dari mereka, supaya mereka tidak berubah fikiran untuk pulangkan produk anda. So, pada masa kini engagement dengan pelanggan anda menjadi amat penting sekarang lah. Tidak sedahulu kita beli tak ada muka tak boleh. So, sekarang kena lebih rapat dengan pelanggan kita, dan bila rapat dengan pelanggan kita akan secara automatik boleh buat repeat order lah bila akan datang. So, yang ini salah satu cara paling penting. So, ini anda kena ubah. Anda kena engage dengan anda punya pelanggan dengan baik ada. Beli bukan selepas beli. Masa dia beli, engage terus, terima kasih. So, untuk dapatkan trust untuk mereka. So, untuk trust untuk mengelakkan bukan trust sebenarnya. Sebenarnya untuk mengelakkan change of mind mereka lah. Itu saja. Okey. Yang terusnya, anda harus mencari trafik luar. So, apabila commission fee tinggi, anda memerlukan sales yang lebih tinggi. So, anda mencari orang datang ke kedai anda boleh trafik luar. Ni kami menggunakan funnel advances kami di mana anda buat iklan di Facebook Ads, Google Ads ke, atau buat di sosial media, semuanya link ke anda punya kedai Shopee. Dan juga anda buat blog untuk set produk anda linkkan ke kedai Shopee anda. So, anda cari trafik luar yang secara lebih efisien lagi. Tidak saja bergantung pada trafik di dalam Shopee saja. Untuk mendapatkan margin jualan yang lebih tinggi, untuk cover kamu punya margin untung yang rendah ni lah. Okey. Alright, yang lain ni saya ingin memberitahu tentang fitur-fitur yang diberikan oleh Shopee untuk membantu sampai seller jika setelah pelaksanaan benda ni. Yang pertama, Quick Fund Program. So, di mana kita ada masalah pembayaran lewat. So, jika Quick Fund Program ini, sebaik saja delivery pada produk tersebut, anda akan dapat wang pada hari tersebut juga. So, tapi anda akan mendapat wang dalam 85% hingga 90% sajalah. Kita bukan agak persen 85%, dan akan diberi kepada anda lah. Tetapi anda akan kenakan fee sebanyak 0.5% oleh Shopee lah. So, artinya anda mampu untuk rolling anda punya perniagaan jika payment lambat.
tapi kena bayar fee pada Shopee. 85% atau 90% bukan pada Shopee. So, artinya terlepas habis bayaran, baru dah tahu semua sekali 100% bayaran untuk anda lah. Yang 85 dia kasih anda kena bayar fees 0.5%. So, ini adalah satu cara untuk anda masa bayaran lewat lah, untuk anda rolling anda punya modal lah. So, anda kehilangan anda untungan dalam 0.5% lah. Okay. Nombor 2 adalah Shopee Seller Fee Program, di mana kita sudah maklum bila change of mind atau return dan refund yang berlaku, cara otomatik untuk shipping hantar dan pulang harus ditanggung oleh buyer. Tetapi jika anda menyertai Shopee Seller Fee Program ni, anda seterusnya akan diuruskan oleh Shopee secara percuma, secara auto. Anda tidak perlu bayar apa-apa. Tetapi anda setiap sales yang anda buat, anda akan dikenakan bayaran sebanyak 20%. Ni saya dengar lah, saya baca lah. Saya kurang pasti 20% tidak, tapi apa saya tengok, setiap kali ada kata jualan produk, tak kira apa produk pun, anda akan kenakan Shopee Seller Fee Program 20%. So, jika berlaku change of mind atau return refund, anda tak ada bayar apa-apa. Semua akan ditanggung oleh Shopee. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Shopee lah untuk usi masalah change of mind dan menyebabkan kerugian kepada Shopee seller lah. Jika anda punya untung yang banyak, anda rasa produk itu jualan yang tinggi, investing better you ambil lah. Tengok macam mana lah untuk anda punya fikiran. Okey. Seterusnya, strategi ini memerlukan anda membuat kajian produk yang lebih mendalam. Yes, amat leceh. Memang leceh. Dalam Shopee kelas mantan kami memberi tunjuk ajar memang leceh. Kami tidak bermain tentang memberikan tunjuk ajar kepada semua super seller. Dan strategi yang kami berikan itu, anda perlu seperti buat product meaning, kemas kini balik product listing, mencari trafik luar, kena belajar tentang platform ads, semua tentang blogging untuk mencari trafik luar untuk kedai Shopee anda terpaksa. Dan juga anda harus memahami tentang Shopee Seller Center macam ni. Jika anda tidak memahami Shopee Seller Center, anda akan memahami tentang fitur-fitur yang berikan seperti quick fund atau shipping seller fee ni. Tak tahu kan? So, anda kena mahir tentang Shopee Seller Center untuk buat marketing semua dan sebagainya. Baik, saya berhenti. Don't give up. Saya beritahu kepada anda semua, don't give up. Ramai Shopee Seller telah give up. Jika anda give up, anda adalah orang yang rugi. Kerana pada tahun ini adalah tahun yang paling baik untuk anda menjual di Shopee. Kenapa saya kata begitu? Okey, inilah sebab yang kedua. Anda tahu, impact utama beberapa polisi, margin untung akan kurang, peluangan produk, kos pengusaha naik. So, jika orang-orang yang biasa, mereka akan berhenti. Mereka akan berhenti kerana mereka tidak ada strategi. Biasa, orang biasa. Dan jika saya baca social media di Facebook, dalam grup-grup Shopee ni, ramai yang telah buat vacation on untuk semua kedai-kedai Shopee mereka atau telah berhenti kerana mereka dapati Shopee tidak relevan lagi. Ini kenapa? Kerana mereka tidak mempunyai strategi dan mereka tidak menerima realiti. Memang mereka akan kekurangan untung, tapi bukan rugi jika mereka membuat kajian lebih lanjut ni. Tu sampai saya katakan tadi biar polisi berlaku, kita memang jangkakan kita kena terima realiti, untung kita akan rendah dan juga akan berlaku pemulangan produk. So, itu akan berlaku. Tetapi bagaimana untuk mengurangkannya? Inilah datangnya kita punya strategi. Bukan kita mengelakkan kosong. Tak boleh, tak mampu. Jika ada fikir nak tak kosong, tak mau ada rugi, tak nak ada pemulangan, itu mustahil. Sebab polisi oleh Shopee sebegini. So, bila tak ada strategi sedemikian, maka ramai akan berhenti. Ini adalah berita baik untuk seller Shopee lain. So, cara alam jangan berhenti. Kenapa? So, yang pertama, secara automatik, saya jangka dari 3 bulan atau 4 bulan, kurang persaingan terutama untuk dropship. Maksudnya dropship akan memang terkesan habis lah, benda-benda macam ni. Terutama untuk COD lah. So, kurang persaingan dan inilah masanya untuk anda all out anda punya produk dropship atau terkenal seperti value atau content. Boleh dibuat jualan secara lebih santai, kurang persaingan dan kurang persaingan harga juga berlaku di situ. Alright. Nombor 2, anda punya orang kata order akan lebih bertambah. So, dia akan naikkan permintaan anda kerana persaingan kurang. Artinya persaingan untuk produk yang sama atau hampir sama dah kurang, maka anda hanya bersaing dalam kelompok yang kecil saja. Tetapi marketing anda lebih bagus, agar anda lebih kompetitif, maka boleh naikkan permintaan anda. Dalam hal ini adalah produk listing yang saya katakan tadi lah. Okay. So, nombor 3 adalah hubungan pelanggan yang baik. Akan laku repeat order.
di mana saya katakan tadi, anda harus membuat engagement sebelum membuat hantaran. Dropship pun sama atau senang dapat order, terima kasih pada mereka. So ini menunjukkan hubungan baik pelanggan dengan tujuan untuk mengelakkan change of mind. So dengan ini anda mendapat repeat order. Nampak kat sini polisi ada dua perkara berlaku apabila anda Shopee membuat polisi demikian. Yang pertama, anda ada strategi untuk masalah ini. Yang kedua, ramai seller akan berhenti dan ini adalah kesan baik pada seller-seller yang mempunyai strategi seperti kita. Teruskan. Kena sabar. Polisi telah berubah kan. Okay. Alright. So, kesemua strategi yang kami gunakan ini adalah daripada masterclass kami lah. Serta pemahaman menggunakan Shopee Seller Center. So, dalam masterclass kami memberikan ajar sejelasnya bagaimana untuk menekan semua maklumat dalam Shopee Seller Center dan juga ilmu funnel kami itu product listing, product winning, marketing, maintenance dan juga advanced digabungkan bersama untuk menjadi sebuah strategi. Okay. Dan kenapa kami gunakan dropship atau synchronize? Adalah supaya semua penghantaran dilakukan secara otomatis, mudah untuk anda buat pembelajaran. Tetapi anda tidak boleh gantung selamanya pada dropship atau synchronize. Saya betul banyak kali pada ni mahirkan membuat jualan, mahirkan membuat jualan melalui dropship ini. Dapat jualan, anda harus fikirkan next step kerana dropship anda tak boleh jadi kaya. Okey, dropship itu sebenarnya anda kena cari produk yang lebih mahal lagi Alright. So ini adalah kami punya Shopee punya masterclass di mana kami rahsia Shopee Jana 5 angka bagi masterclass Shopee Maniac, di mana kami juga memberikan tujuan ajar bukan saja Shopee tetapi juga blogging dan juga Facebook Ads. Dan jika anda dapatkan sekarang, anda akan merolehi satu software kami sebagai Super AI untuk membuat testimoni, membuat product description, membuat blogging dengan mudah menggunakan kami punya Super AI. Ini adalah percuma kami berikan. Sebab ini adalah sebuah software yang kami sebenarnya buat sendiri. Kami yang jual secara berasingan. Tapi siapa yang mendapatkan masterclass dari kami ini, kami akan berikan percuma. Anda boleh klik pada PowerPoint yang kami berikan ini atau di link di video di bawah ni Okey, saya harap anda faham apa yang ingin saya terangkan, bagaimana untuk anda menaikkan jualan. Anda nampak logik dia bagaimana untuk jualan di sini. Dan jika anda memahami lebih lanjut, anda akan dapatkan masterclass kami lah pada funnel kami ini. Dan anda tahu banyak guide untuk anda buat seterusnya. Okey, assalamualaikum sejahtera. Jangan lupa dapatkan tips menarik seperti Shopee, blogging dan VS daripada YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe Okey, assalamualaikum.